Assalamualaikum dan salam sejahtera pada semua rakan-rakan di luar sana, peminat-peminat akuatik. Okey, teruskan usaha, semoga sukses dan berjaya. Okey, hari ni aku nak bawa korang lawatan sambil belajar ke kolam-kolam ternakan aku ni, yang aku buat ni secara kecil-kecilan lah di belakang rumah. Kebetulan aku tinggal di kawasan perumahan, jadi ruang tak banyak. Jadi hari ni aku nak bawa korang buat lawatan sambil belajar. Adalah sikit aku nak share hari ni tentang update apa dah aku buat dengan kolam ternakan aku ni yang ada dekat belakang rumah ni. Okey, kalau dulu penuh dengan ikan, penuh dengan lobster. Okey, sekarang ni adakah masih ada lagi ataupun bagaimana? Okey, hari ni aku nak share dengan korang. Okey, sebelum tu aku ucapkan banyak-banyak terima kasih pada sesiapa yang sudi singgah ke channel aku ni. Okey, bagi yang baru mengenali aku ataupun baru terjumpa channel aku ni, aku ucapkan banyak-banyak terima kasih. Dan korang boleh bantu aku dengan satu like dan satu subscribe. Okey, korang boleh tengoklah video apa yang aku share di dalam YouTube ni. Mungkin ada sedikit sebanyak apa yang aku share ni mungkin dapat membantu korang lah dalam ternakan akuatik ni. Dan ada sedikitlah DIY yang aku buat dalam ternakan dan lain-lain lah. Jadi untuk korang yang baru mengenali aku ni, okey, korang boleh check balik lah ataupun tengok balik video-video yang aku telah post dekat YouTube tu mengenai ternakan lobster dan tilapia. Okey, sekarang jom kita tengok apa yang ada di belakang rumah aku ni. Okey, apa yang dah aku buat dengan ternakan aku ni. Okey, jom. Tapi sebelum tu aku nak minta maaf lah kalau kata audio di dalam video ni mungkin agak terganggu kesan daripada pump helier ni, sebab pump helier ni agak bising. Jadi aku minta maaf dekat korang lah, sebab pump ni memang agak bising. Kalau aku nak tutup mungkin agak terganggu sebab ada anak-anak benih lobster dan tilapia yang ada di sini, mungkin agak terganggu. Jadi aku terpaksa on jugalah. Okey, jom kita tengok. Kita ambil daripada kolam tu, kolam tank fiber tu, polytank, minta maaf, polytank. Okey, dalam polytank ni tank ni kapasiti dia 300 gallon lah, lebih kurang macam tu. Okey, aku menggunakan pump untuk buat filter sebar ringkas, pump sebar ringkas. Di dalam polytank ni ada induk lobster yang bersaiz 4 inci. Mungkin ada yang lebih di dalam ni untuk stok jualan untuk induk lobster, tapi buat masa sekarang aku stokkan dulu untuk buat jualan tu sebab aku nak pulihkan sikit daripada stok lobster yang aku ada ni. Jadi untuk banyak sikit. Jadi untuk sekarang ni jualannya aku buat yang hak kecil-kecil. Jadi untuk induk ni aku stok dulu sementara. Okey, dalam ni ada stok induk. Okey, kalau di sini ni aku dah tulis lah lobster induk untuk jualan lah. Okey, dalam ni aku tunggu untuk tarikh untuk masa yang sesuai, baru aku akan open order lah di dalam Facebook ataupun di dalam marketplace lah aku akan buat. Okey, kalau jumlah lobster yang di dalam ni mungkin ada melebihi 70 ekor lah, saiz dah besar-besar lah kalau korang boleh nampak. Okey, itu dah sekut. Okey, kebanyakan di bawah lah. Okey, di hujung tu pun ada satu, ada dua. Okey, yang lain-lainnya mungkin ada di bawah. Okey, ini kolam untuk induk lobster aku macam ni. Okey, untuk dalam ni, dalam kok semen ni, sebenarnya dalam kok semen ni untuk ikan tilapia, tapi untuk ikan tilapia, untuk induk ikan tilapia aku letak dekat depan rumah. Ada depan rumah kolam induk tilapia, tapi dalam ni dah tinggal sikit lah hasil daripada jualan aku secara kecil-kecilan tu. Kalau korang tengok, ini yang saiz yang dah tak laku lah. Ini tinggal lagi. Kalau yang saiz tu, yang tu 4 inci, yang ada 3-4 ekor tu ada 2 inci 3 inci lebih kurang macam tu lah. Okey, tunggu stok lah daripada bekalan anak-anak benih aku tu. Bila dah besar akan dimasukkan dalam ni untuk buat jualan. Okey, untuk pembiakan lobster aku ada standby. Aku ada ambil satu kok khusus untuk pembenihan lobster. Jadi di dalam kok ni ada 7 ekor induk lobster yang saiz yang dah besar-besar tu, melebihi 5 inci. Okey, dalam ni ada induk lobster
yang dibuat pembenihan secara semula jadi juga, sebab aku ruang tak cukup, jadi aku terpaksa buat pembenihan secara semula jadi. Maksud pembenihan semula jadi ni maksudnya induk-induk lobster ni akan mula bertelur dan menetaskan benih-benih lobster ni di dalam ni, dan aku akan kutip apabila benih-benih lobster ni dah menetas. Jadi aku akan asing lah di dalam bekas-bekas yang lain. Jadi agak mudah bagi aku untuk buat cara ni. Okey, kalau aku boleh share dengan korang saiz induk lobster dalam ni, boleh aku tunjuk sikit lah. Okey, induk yang besar lah, induk yang besar. Mungkin aku boleh tolak sikit kat ujung ni bagi dia keluar. Tapi waktu siang ni biasalah induk lobster banyak berehat. Induk lobster ni spesies yang aktif di waktu malam. Okey, kalau korang boleh nampak betapa besarnya induk lobster yang aku standby untuk pembenihan lobster dah. Jadi induk lobster dalam ni memang aku jaga special lah untuk buat pembenihan. Okey, kalau di dalam kok semen ni pula, okey, dalam kok semen ni ada anak benih lobster lah yang dah besar tu, lebih kurang dalam 3 inci, lebih kurang 3 inci di dalam ni. Jadi induk-induk lobster yang dalam kok ni sebenarnya untuk buat jualan lah, yang saiz 3 inci dalam ni, ada banyak dalam ni. Jadi untuk penjagaan anak-anak benih lobster ni yang saiz 3 inci pun aku masih menggunakan lagi lah jaring-jaring hitam ni sebagai perumah lah, untuk pelindung, sebab ada banyak dalam ni. Jadi taklah lobster di dalam ni bergaduh sesama sendiri, akan menyebabkan putus pet, putus kaki lah, macam tu lah, sebarang kecederaan lah, untuk mengelak daripada sebarang kecederaan. Okey, dalam ni. Okey, untuk yang sebelah ni pula, ini anak benih lobster yang masih kecil, 1 inci di dalam ni. Aku buat macam ni juga, sistem yang sama juga, menggunakan jaring ni sebagai perumah. Okey, kalau korang boleh nampak tu, okey, itu saiz 1 inci. Saiz 1 inci. Ada banyak, ada 1 inci lebih pun ada dalam ni, duduk di bawah. Jadi aku akan bagi makan campur-campur lah, sedikit macam daun-daun pun boleh aku bagi. Okey, macam tu. Ini untuk anak benih lobster untuk jualan juga. Okey, sekarang aku nak tunjuk kepada korang apa pula yang ada di dalam besen-besen. Besen-besen dah bekas tu, besen-besen apa yang ada di dalam besen ni. Okey, jom aku tunjuk. Okey, yang dalam besen kuning ni, okey, kalau dalam video yang lalu aku ada tunjuk lah anak-anak benih tilapia. Jadi anak-anak benih tilapia ni dah hampir seminggu lebih. Yang ni anak-anak benih tilapia yang dah hampir 3 minggu. Tengok saiz macam tu. Okey, ini anak-anak benih tilapia yang saiz hampir 2 minggu lah. Jadi aku asingkan lah anak-anak benih tilapia ni untuk dia ternak di dalam besen-besen yang kecil ni, sebab aku sebab aku tak ada ruang. Jadi aku buat macam ni untuk induk tilapia ada di depan rumah aku lah, dan saiz yang besar-besar tu. Okey, dalam ni sini tilapia lagi. Jadi aku menggunakan piping oksigen yang macam ni lah, yang boleh dia pecah macam ni lah, senang untuk masuk. Okey, dalam ni anak benih lobster yang baru menetas tu, yang daripada kolam kok induk tu akan dimasukkan ke dalam ni lah. Okey, yang masih kecil-kecil lagi di dalam ni. Ya, aku pun menggunakan perumah jaring hitam ni juga untuk dibuat sebagai perumah. Memang berkesan dengan perumah macam ni. Untuk kadar kematian masih 0%. Okey. Okey, di sini kita dah tengok dalam kok semen ni pun aku dah cerita, aku dah kongsi dengan korang apa yang ada. Kita tengok sana pula dalam bekas 4 segi tu. Okey, jom. Okey, dalam bekas ni ada anak benih tilapia yang baru dikutip pagi tadi. Memang fresh, baru lagi. Jadi aku
aku isi dalam bekas ni lah, bekas 60 liter air ni. Tapi air aku masukkan sedikit lah, lebih kurang dalam 1 jengkai macam tu. Dan oksigen perlahan-lahan, oksigen yang sedikit lah aku masuk. Jadi kalau korang tengok anak-anak benih ni memang banyak lah. Lebih kurang kalau daripada pengiraan aku ni secara congak di luar macam ni saja, lebih kurang dalam 300 ke 400 ekor lah di dalam ni. Memang banyak kalau korang tengok di sini. Lagi aku boleh tunjuk pada korang. Nampak memang cukup banyak dalam ni. Jadi anak-anak benih tilapia ni bila dah besar 1 inci ataupun 2 inci, aku akan separate lagi lah, aku akan grade size lagi lah ke dalam kolam-kolam tu. Terutama kolam ni akan dimasukkan kolam ni, dan aku akan buat jualan anak-anak benih tilapia kolam ni. Okey, untuk anak-anak benih tilapia dan lobster ni yang aku akan buat untuk jualan ni, okey, packagingnya aku akan letak sini. Ini plastik dan tali seperti mana yang korang tengok lah dalam video yang aku post tu. Cara packaging lobster dan tilapia aku, korang boleh tengok dalam video aku yang lalu. Okey, perkongsian aku pada hari ni, ternakan secara kecil-kecilan di belakang rumah. Korang boleh buat juga sekiranya ruang yang ada, tak kiralah sedikit ataupun banyak, korang boleh buat, praktikkan. Aku dah buat ternakan ni dah lama dah bertahun-tahun dah, sehingga aku mampu boleh buat jualan secara kecil-kecilan. Okey, mungkin aku boleh share sedikit di dalam video aku ni. Pump Helier ni aku gunakan sebiji untuk support ke semua pump, untuk support ke semua kolam lah yang ada ni. Tak kira lah yang kecil ataupun yang aku buat pecah-pecah lagi ni, aku menggunakan daripada Pump Helier ni. Memang mantap dan berkesan, korang puas hati. Dah bertahun-tahun dah aku guna. Okey, aku boleh share lagi lah untuk korang semua. Okey, korang tengok berapa banyak pump yang dah aku guna. Dalam banyak-banyak ni, ada yang rosak, ada yang masih boleh diguna lagi. Ya, inilah risiko dalam ternakan secara kecil-kecilan. Rosak itu dah terbukti lah, kalau dah guna akan jadi ya. Okey, korang tengok belakang rumah secara kecil-kecilan. Okey, aku rasa setakat ni dulu perkongsian aku pada korang. Semoga dijumpa lagi di next video ataupun tajuk-tajuk yang lain pula. Okey, sekiranya bermanfaat video ni, korang boleh bantu aku dengan 1 like dan 1 subscribe. Semoga kita jumpa lagi di lain video. Aku ucapkan berbanyak-banyak terima kasih pada yang sudi singgah ke channel aku ni. Assalamualaikum.